zaman Nabi memang ada macam tu. Mak budak tu pening semalaman menangis sampai Nabi datang. Nabi kata, anak engkau kena ain. Tahu ain? Pandangan orang, pandangan kagum. Sebab tu tuan-tuan kalau buat majlis akikah ke, buat majlis tahnik ke apa, ramai-ramai datang, bagi tahu dengan semua orang, minta tolong doakan berkat untuk anak saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid Mahmudiyah Presin 18. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid sudi menjemput saya untuk hadir ke malam ini ke kuliah maghrib kita, dan insya-Allah dengan tajuk yang sebagaimana telah pun diwar-warkan, yang dimaklumkan, kita akan bincangkan, moga ianya bermanfaat untuk kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini iaitu tentang bahaya menunjuk-nunjuk. Tajuknya adalah tentang bahaya menunjuk-nunjuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini kita berada pada satu zaman di mana manusia, apa sahaja yang dia buat, apa sahaja yang dia lakukan, semuanya dia nak kongsikan dengan orang ramai. Semuanya dia nak kongsikan dengan adik-beradik, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Malah sekarang ini pun kalau ada video-video lawak, kelakar ke, sedih ke, dia mesti dia nak share. Mesti dia nak tunjuk dengan orang supaya benda itu turut sama dapat dikongsi, supaya benda tu juga orang lain pun dapat turut sama. Tetapi dalam agama kita, bukan semua benda boleh kita kongsi dengan orang. Bukan semua benda kita boleh share ataupun kita nak tunjuk-tunjuk pada orang lain. Tapi nak buat macam mana kan, zaman sekarang ini dipanggil sebagai zaman poligam. Dia tak ada mi kat belakang, dah. Poligam. Apa makna poligam? Politik gambar. Politik gambar. Orang sekeliling menilai seseorang berdasarkan gambar. Maknanya kalau dalam Facebook, dalam WhatsApp tu orang pakat duk tengok, rajinnya bagi sumbangan, rajinnya hulur bantuan, maka orang akan cakap, oh baiknya dia, baiknya dia. Hakikat kita tak tahu, entah mana-mana dia dapat. Dia tolong tukang sampai je. Yang menyumbang betul orang lain, dia tukang sampai, tapi cara dia bagi tu macam dia yang punya. Faham tak? Ke tak faham? Tak apalah. Ini dunia pada hari ini, iaitu gambar lebih banyak berbicara daripada mulut-mulut. Pasal mulut sekarang semua bertutup belaka ni. Mulut habis semua tutup semua. Jadi yang banyak berbicara sekarang ni gambar. Maka kita berada pada satu zaman di mana kalau kita tak berhati-hati, segala yang kita tunjuk-tunjukkan itu sikit sebanyak boleh merosakkan niat kita, boleh merosakkan keyakinan kita selama ini. Tapi ada satu yang menarik perhatian kita adalah bila seseorang tu dia nak tunjuk, dia nak share dengan ramai orang, kadang-kadang dia boleh bawa kebaikan. Itu kita tak nafilah. Malah dalam Quran sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perihal kalau kita bagi sedekah, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kata Allah, kalau sekiranya kamu memberi sedekah itu secara terang-terang, maknanya semua orang nampak, masuk dalam Facebook pun orang nampak, Instagram ke, masuk dalam TikTok ke, semua orang nampak, maka kata Allah, itu baik, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau memberi sumbangan itu secara sembunyi, apa sekarang? Transfer account atau pakai QR code, e-wallet, apa lagi yang orang lain tak nampak lah, kita transfer senyap-senyap masuk dalam akaun orang si penerima tu. Maka dengan cara itu, kata Allah, itu lebih baik. Kalau bagi secara terang tadi pun bagus, kalau bagi secara sembunyi ini, kata Allah, lagi bagus, lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 274. Jadi sebab itulah kita hari ini kalau bagi sumbangan secara terang-terangan pun ada baiknya. Sebab kadang bila kita ni bagi, kadang ada orang buat sumbangan, dia buat mock check besar-besar, sumbangan 1 juta, sumbangan 500,000, sumbangan 20,000 untuk penambahbaikan surau masjid. Jadi semua orang nampak. Yang bagi sumbangan tu siapa? Satu syarikat. Syarikat tu pun enterprise resources, bukannya syarikat sendirian berhad, corporation, dah syarikat kecil je. Baru daftar SSM tengah hari tadi je, malam bagi sumbangan dah. Habis syarikat yang besar-besar ni, dia orang bagi. Kalau kita tak bagi, syarikat kat 30 tahun tak bagi sumbangan. Jom. Bagi sumbangan kapet sempena banjir. Banyak masjid-masjid yang memang habis kapet lah semua. Tuan-tuan, ada satu masjid, lepas tu tiba ada satu NGO ni, dia tampil bagi sumbangan. Maka orang yang tengok gambar tu pun dia rasa macam, tak boleh, kita pun kena bagilah juga. Jom. Disebabkan gambar itu, disebabkan sumbangan secara terang-terangan itu boleh memancing hati orang lain untuk turut sama buat kebaikan. Yang tu yang Allah kata bagus. Tapi kalau bagi secara sembunyi-sembunyi ini lagi bagus. Apa sebab? Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata beliau, memberi sumbangan secara sembunyi-sembunyi ini lagi bagus. Sebab apa? Sedikit sebanyak dia boleh menyelamatkan niat kita, dia boleh menyelamatkan hati kita. Maklumlah, kadang kita bagi sumbangan, lepas tu nanti dekat ruangan komen tu kan, terbaik, padu, mantul, til jannah, apa lagi. Macam sekarang lah ni, yang YouTube, Facebooknya, kat ruangan komen ni mesti ada yang komen bawah ni, terbaik. Lepas tu bubuhlah emoticon, mantap, tu semua keluar. Sebenarnya bila dapat banyak sangat pujian, dapat banyak sangat likes pun, lama-kelamaan boleh berubah tu nanti. Kan? Buat tajuk biasa-biasanya tak ada ramai pula view. Tajuk tentang ganas-ganas sikit, tinggi pula view. Jom kita kejar rating, kejar view, jom bagi ramai sikit subscriber, follower, kan dah lari ni ya. Itulah tu. Itu sebab Dr. Yusuf Qaradawi kata memberi sumbangan secara sembunyi itu ada ketikanya dia lebih bagus menyelamatkan hati kita. Cuma satu lagi permasalahan di kalangan kita ni adalah warga netizen ni. Kita ni kadang ada satu perangai orang kita ni, dia banyak sangat komen tu, banyak sangat. Dia suka komen pun dia, banyak suka menghukum pun dia. Dia tengok orang buat satu kebaikan, lepas tu dia pun nak menunjuk lah tu, riak lah tu. Orang lain bagi okey, tak payah tunjuk, dia sibuk nak tunjuk, ni menunjuk lah ni. Kita ni sebenarnya, ni sajalah kongsi dengan tuan-tuan ya. Kita dalam Islam, kita diajar supaya
jangan sesekali nak menilai hati orang. Ini memang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita jangan cuba-cuba nak menilai hati orang. Jangan duk menilai hati orang lah. Orang tu nak bagi sumbangan banjir ke rumah bumbung tercabut ke apa pun, nak menunjuk lah tu, nak tunjuk kata dia banyak duit lah tu. Awak tahu ke hati dia apa? Sebab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, di zaman Nabi dulu pernah berlaku satu peristiwa di mana dalam satu perang ada seorang musuh ni dia nak hampir nak kalah dah. Lalu sahabat Nabi ni pun nak buat tindakan selanjutnya lah. Jadi orang tu, musuh tu agak dia nak kalah dah. Lepas tu dia pun kata, oh saya beriman. Saya beriman. Maknanya dia macam nak surrender. Dan dia pun kata dia nak mengucap semualah. Tak kala itu sahabat Nabi tu pun terus pancung kepala dia, ataupun terus bunuh dia di situ juga. Jadi berita kejadian tu sampai kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi. Nabi tanya, pasal apa yang kau bunuh dia, pasal apa? Kan dia dah surrender, dia dah dia pun seolah macam nak settle lah, tak mau panjang-panjang cerita dah. Kata sahabat Nabi tu, dia tu sebenarnya bukannya ikhlas pun, dia mengaku kalah tu pasal dia takut nanti dia kena tu. Itu yang dia nak mengucap lah apa tu. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kata Nabi, inni lam aumara an anaqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Kata Nabi, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia. Nabi kata, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia, dan aku tak disuruh untuk membelah perut manusia. Maknanya nak ambil tahu isi perut orang tu apa, ikhlas tak ikhlas, nak menunjuk tak menunjuk. Nabi ajar, Nabi kata, aku tak ajar pun kalian buat macam tu. Lu sibuk sangat nak mengata orang tu, kenapa? Orang tu buat kebaikan, selesai lah, benda baik, dah lah. Ke nak dia buat jahat? Orang buat baik, kata tunjuk baik. Ke nak dia tunjuk jahat? Dia tunjuk baik, kira baik lah tu. Dia tunjuk baik, kata tunjuk baik. Tunjuk jahat, mengamuk pula. Mulut orang kan, tak habis-habis, tak, sudah-sudah. Ada makna lah tu. Baik ada makna. Suka sangat menilai hati orang. Ni Nabi larang, jangan menilai. Dia dah buat benda elok, dia dah buat kebajikan, selesai. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kalaupun dalam hati dia ada niat-niat lain, itu Allah Ta'ala punya nilaian, bukannya kita. Sebab itu dalam Islam juga kita diajarkan bahawa kalaupun kita nak buat kebaikan, nak buat apa sekalipun, sama ada nak tunjuk pada orang, tak tunjuk sekalipun, kedua-duanya tak ada masalah. Cuma bergantung pada niat masing-masing. Cuma yang berbalik pada tajuk kita pada malam ini, bahaya menunjuk-nunjuk. Saya sebenarnya nak highlightkan pada tuan-puan semua muslimin, muslimat juga, penonton-penonton, pelayar-pelayar kita ini, bahawa dalam sejarah ada manusia yang dia ni perangai dia jenis suka mempamer kekayaan. Dia kaya, tak apalah, dia kaya, bahagian dia. Tapi mempamer kekayaan, menunjuk-nunjuk, ni kita kata menunjuk-nunjuk. Dalam bab ni menunjuk-nunjuk kekayaan dia. Ini dalam sejarah pernah berlaku. Ada satu orang hamba Allah ini, yang saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar cerita pasal dia ni, yang mana hartanya melimpah ruah, kaya amat sangat, gudang-gudang harta dia punyalah banyak. Dulu tak ada bank, jadi harta semua simpan dalam gudang. Kunci untuk buka gudang dia saja sebesar orang. Nak bawa kunci dia, kena beberapa orang pikul kunci. Faham tak? Kunci. Kalau kunci pun dah besar orang, gudang, sendiri fikirlah, kaya sangat. Memang dia kaya sangat.
Dan nama dia pun sangat terkenal dalam sejarah, namanya Qarun. Qarun. Hari ni orang kalau kuat tanah, jumpa harta, orang claim harta apa? Harta karun orang kata, Tapi Qarun ni sajalah sekadar tambahan, maklumat tambahan. Tuan-tuan perasan tak? Qarun ni antara makhluk Allah yang diazab oleh Allah ataupun dikenakan hukuman di dunia yang sampai sudah orang tak jumpa mana jasad. Tenggelam dan lenyap terus. Macam Firaun, hujung-hujung jumpa juga. Masuk dalam muzium, orang tengok ambil gambar, masuk jejak Rasul. Qarun mana ada orang jumpa? Dengan harta-harta dia orang tak jumpa. Terbenam sungguh. Seolah-olah Allah Ta'ala marah sangat dengan dia ni. Umpamanya macam manusia ni kalau dia nak belajar macam Firaun kan, tengok rupa hidung dia, kau tengok Firaun, badan, muka, hidung macam kau, lebih kurang aja. Ni, jangan jadi macam dia, sombong macam dia. Qarun mana ada nak tengok, seolah Tuhan benamkan tu, kau tak payah tengok lah. Nak tengoklah Qarun, tak payah tengok. Hilang terus. Dalam sejarah tak ada terus muka, tak jumpa langsung. Apa perbuatan dia yang menyebabkan Allah Ta'ala marah sangat dengan Qarun ni? Apa perangai dia? Antara perangai dia yang Allah Ta'ala marah sangat, Allah rakamkan dalam Quran. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qarun dia keluar di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat dengan mempamerkan perhiasan-perhiasannya. Maknanya segala kekayaan yang dia ada ditunjuk dekat netizen. Zaman itulah ditunjuk dekat semua orang. Tengok aku punya kereta, tengok aku punya baju, aku punya tali pinggang. Tali pinggang mahal, buat makan durian je. Seluar pendek ni $1,000 tau harga dia. Seluar pendek, kalau panjang lagi ya. Kau ada macam aku. Itulah orang suruh belajar rajin-rajin, jadi pandai. Ni, kaya. Yang aku punya kereta, pintu buka pakai niat, bukan pakai button, pakai niat. Dia nak tunjuk. Masuk dalam Facebook, masuk sini. Ini saya punya rak kasut. Rak kasut saya saja ada 18. Kasut sebiji pun tak ada beli yang Malaysia punya, tak ada kelas. Semua saya beli luar-luar. Meja makan 6 depa. Padahal anak 2 orang. Kamera datang ambil. Saya nak tanya tuan-tuan, perangai macam ni ada tak? Mempamerkan kekayaan. Macam dia seorang je dalam dunia ni orang paling kaya. Ada tak perangai macam tu? Ada dah. Angguk tak angguk, mulut dah tutup semua. Lepas tu dia boleh pula kira duit buat live. Kira duit buat live. Kira duit. Ini duit yang sini dia kata, ini ada lagi tak dapat lagi memang. Tuan-tuan tahu tak perangai-perangai macam ni Qarun dah lama buat. Mujur zaman tu tak ada Facebook. Qarun dah lama buat. Tunjuk kekayaan dia pada semua orang. Apa faedah tunjuk? Kebanggaan. Maknanya dulu letih, susah hidup, sekarang dah kaya, tunjuk ke orang. Saya tunjuk ni sebab saya nak bagi motivasi ke orang jadi macam saya. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Engkau dah kaya, pergilah zakat. Kau dah kaya, pergilah sedekah. Mayalah wakaf. Ni masjid pun tak datang. Kaya, kereta canggih-canggih, datang jalan kaki. Nak pahala lebih ustaz. Okey. Tapi pasal benda lain kau boleh tunjuk-tunjuk tu. Maka disebabkan Qarun ni dia nak menunjuk-nunjuk sangat kekayaan yang dia ada, maka masyarakat di sekeliling mata-mata memandang, duk menengok kekayaan dia, sampai dia orang cakap apa?
netizen pada zaman tu, masyarakat masa waktu tu, dia orang tengok kekayaan Qarun dengan tengok dia punya pakai, dia punya segala apa yang dia ada, sampai dia orang cakap apa? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Untung kalau jadi macam Qarun. Untung kalau kita jadi macam Qarun kan. Nak makan apa ada, nak pakai baju jenis apa ada, nak melancong ke mana boleh, nak serba-serbi nak semua ada. Sampai dia orang cakap macam tu. Dia orang memandang kekayaan itu adalah kejayaan. Padahal kita dalam Islam, kaya tak semestinya berjaya, tak semestinya. Dan hujung ayat tu yang Allah Ta'ala sebut ni, innahu ladhu hazzin azim, sesungguhnya Qarun itu orang yang bernasib baik. Allah Ta'ala rakamkan mulut-mulut orang punya tengok kekayaan orang, sampai dia orang cakap, kalau anak aku jadi macam Qarun kan bagus, kaya, hebat, mewah, sampai tahap tu. Tu Islam tak bagi kita macam tu. Tunjuk-tunjuk sangat kekayaan sampai manusia beralih arah, nampak bahawa kaya itu adalah segala-galanya. Disembang-sembang dengan orang tua-tua kan. Orang tua-tua kan, kita banyak duk ceramah kata-kata kan, jumpa tok-ki yang orang lama-lama ni kan, duk bagilah petua-petua kat kita. Kita pemuda, dia petua. Dia bagilah nasihat. Dia kata, ustaz tahu tak, dalam dunia ni orang paling kaya siapa? Kita manalah tahu orang paling kaya, mana kita tahu. Bill Gates ke Cristiano Ronaldo ke, kita tak tahu kan. Dia kata, ustaz, dalam dunia ni orang paling kaya orang sihat. Orang yang paling kaya dalam dunia ni adalah orang yang sihat. Sebab orang kaya pun belum tentu sihat. Betul tak? Ni nampak kuat sikit angguk. Pasal sihat berlaku kot. Oh tak sihat, tak datang masjid kan, tembak suruh dah 40 balik. Orang tua tu dia kata apa? Orang yang paling kaya dalam dunia adalah siapa? Orang sihat. Sebab orang kaya belum tentu sihat. Kadang kita jumpa ramai ke orang banyak duit, orang kaya-kaya pangkat macam-macam ni, ubat segenggam, makan ubat kenyang macam makan kacang tu. Orang lihat roti canai, dia tengok roti canai pun seram. Masjid surah bagi tahu malam ni jamuan kambing. Tak apa, balik dulu. Dengar kambing macam rimau, takut. Tengok tuan-tuan ni semua sihat. Hulur lah apa pun, membujur lalu melintang sapu, sihat. Tu yang kadang pihak surau bagi tahu, tuan-tuan, karipak seorang sebiji tak adanya. Bantai sampai 5 biji. Ni untuk cucu pun kau seorang telan. Sihat sangat pula macam tu. Macam-macam. Sebenarnya siapa sihat, dialah orang kaya. Dia orang kaya. Saya dulu-dulu adalah rezeki kadang naik kapal terbang, dapatlah tengok orang orang besar-besar, orang berada-berada ni kan, pramugari mai kat dia tanya nak minum apa. Dia siap bagi tahu, tolong kejut dia dalam sejam lagi lah, dia nak makan ubat. Minta air, nak minum air apa? Dia kata plain water only. Ni plain water. Air ni pun bukanlah air orang tak sihat, air sihat lah ni. Tapi dia kata minta air kosong. Padahal kapal terbang tu, kalau bisnes belum terbang, pramugari tanya nak minum apa. Yang duduk ekonomi dah terbang 3 kali mimpi pun tak sampai-sampai lagi tau. Tak habis-habis minta kacang MAS. Ini kacang tak padangan gaul, kacang. Jadi orang paling kaya dalam dunia ni orang sihat sebenarnya. Itulah dia tuan-tuan, mana yang sihat ni orang kaya belakang ni. Relax, nyandong, kaya, sihat. Kerut dari orang, itu something tu. Kerut. Orang buat lawak pun kerut. Itu something. Pergi cek suhu tengok. Baik itu masa zaman Qarun, dia tunjuk kekayaan dia semua. Akhirnya sampai orang sekeliling kata, kalau jadi Qarun bagus Jadi Qarun bagus. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala
Allah marah sangat dengan Qarun ini, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami tenggelamkan, timbuskan Qarun bersama-sama dengan rumah mahligai dalam tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Bila tenggelam saja dalam bumi, Qarun dengan harta dia semua terbenam. Pada ayat yang ke-82 surah Al-Qasas, Allah cerita masyarakat yang semua duk tengok kata teringin nak jadi Qarun, habis jadi geng surau semua. Bertobat habis. Mujur tak jadi Qarun. Mujur tak jadi Qarun. Kalau jadi Qarun habis terbenam habis sekali dengan dia sekali. Mujur tak jadi Qarun. Baru tahu. Padahal zaman tu pun, zaman Qarun tu dah ada penceramah dah. Kuliah maghrib, kuliah duha, Allah alam lah. Ada dah zaman tu duk nasihat dah. Kaya tu tak ke mana pun. Kaya tu tak ke mana pun. Apa lagu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Pernah dengar lagu tu? Pernah? Kau dengar Iman Troy je. Tuan ajak bila pula tak nak dengan nasyid pula ni. Tu. Jadi dia tengok Qarun dengan mahligai semua terbenam, dia orang oi mujur tak jadi Qarun. Tidak jadi Qarun, habis kita. Jadi kita nak sebutkan di sini salah satu perangai yang Allah Ta'ala marah sangat terhadap Qarun bukan disebabkan kekayaan. Kaya tu rezeki Tuhan lah. Tapi perangai engkau yang sibuk nak menunjuk-nunjuk dengan kekayaan, itu yang masalah. Jangan. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak menunjuk kekayaan sekalipun, tunjukkanlah menerusi sumbangan, sedekah dan wakaf. Adalah benda nak bangga dengan anak cucu ni. Masjid tu ni, Mahmudiah ni, tiap batang tiang kaki persegi ni abah bagi sumbangan dulu, abah bagi wakaf. Bangga anak cucu. Macam tu. Cuma satu lagi saya nak pesan, kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan kita ni, dia bukanlah mengharapkan pujian sangat. Dia maknanya sama ada dia kaya ke, dia ni baru naik pangkat ke. Yalah, naik pangkat kan. Jadi kita yang tengok kan, kawan kita kan selalu update surat tawaran kenaikan pangkat lah apa. Jadi kita pun dekat Facebook kan, terbaik. Jadi saya ingat terbaik ni tukar kot. Rasanya tak payah terbaik dah. Kawan kita baru menikah pula suami janggut panjang. Apa? Kawan ke apa? Macam ada kena-mengena ni apa? Terbaik, cantik, suami punya janggut sereka selalu kot. Nah contoh saya ingat terbaik ni tukar lah. Macam kami ustaz-ustaz ni pun kadang bubuh lah gambar kan, kami buat forum ke apa, terbaik ustaz. tukar sebenarnya kita duk tunjuk ke orang. Kita makan durian ke, musang king ke, blackthorn, duri hitam ke, makan benda-benda yang orang lain payah dapat. Tuan-tuan kena ingat tau, setiap orang yang ada nikmat, dengar ni, kulli zi ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat pasti akan ada pendengkinya. Ingat tu. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang yang ada nikmat pasti akan ada pendengkinya. Tuan-tuan ada nikmat apa? Suara merdu, suara sedap, batuk pun merdu. Orang dengar, boleh macam buat lagu. Batuk macam Jamal Abdillah, bersin macam kumpulan KRU. Maknanya tuan-tuan suara merdu. Ada tak orang yang dengki? Pasti ada. Tuan-tuan muka handsome, segak-segak, ganteng-ganteng semua, mesti ada yang dengkinya. Mesti ada dengki. Tuan-tuan pandai bercakap, mesti ada yang dengki. Tuan-tuan ada anak-anak cerdik-cerdik, pandai-pandai, darjah 5, darjah 6 hafal Quran, mesti ada yang dengki punya. Maka berhati-hati.
Salah satu daripada jalan-jalan jahat orang yang dengki ini adalah, kalau dalam hadis Nabi sebut, menerusi sihir ain dia panggil. Sihir ain ni dia pelik sikit berbanding sihir-sihir lain. Dia tak payah jumpa bomo, tak payah. Sihir ain ni cukuplah hanya sekadar dia tengok dengan dua pandangan. Pertama, pandangan dengki. Kedua, pandangan kagum. Baik itu tuan-tuan yang mana rajin duk upload gambar isteri dengan anak-anak ke Facebook ni, saya ingat bismillah dulu kot. Bismillah dulu. Banyak mata-mata di luar yang menengok kebahagiaan kita dengan kebencian. Macam dia seorang, dia pergi Langkawi, aku pergi Pangkor relax, aku makan apa? Aku makan ikan siakap relax. Dia siakap bagai lalang, kawan tu Langkawi punya siakap lain. Jadi tuan-tuan duk tunjuk ke orang, mata-mata yang memandang ni bukannya semuanya mata elok-elok. Ada setengah mata tu dia pandang dengan dengki, ataupun kalau dia pandang dengan kagum sekalipun pun bahaya juga. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada satu orang laki-laki ni, dia ni nak mandi. Dia nak mandi dekat satu kawasan macam sungai terjun sikit gitu di Mekah lah. Dia nak mandi. So bila dia nak mandi, dia buka baju. Kawan dia tengok badan dia. Maknanya orang Arab ni pun bukannya senang-senang buka baju. Dah nak mandi kan, dia buka lah baju. Kawan dia tengok, kawan yang buka baju ni, dia kata, badan macam anak dara. Kau punya badan macam badan anak dara. Tak tahulah kok putih ke gebu ke halus ke lembut halus mulus ke apa kan. Cantik ke badan macam anak dara. Waktu dia puji macam tu, kawan tu rebah pengsan kawan tu. Kawan yang puji ni gelabah. Aku buat apa pula dah ni, jatuh rebah pingsan pula. Bila Nabi SAW sampai, Nabi tengok keadaan itu, Nabi tegur. Nabi kata, kau ni nak bunuh member. Kau nak bunuh member. Kalau nak ikutkan, apa pula bunuhnya? Kawan tu puji. Salah puji. Tak nampak kawan Haji, jubah macam Arab. Takkan salah kan? Nabi kata, kau nak bunuh member. Itu apa maknanya? Nabi mengajarkan, dengar elok-elok ni. Nabi kata, iza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah fa innal ainu haqqun. Nabi kata, kalau kamu tengok nikmat yang ada pada kawan-kawan engkau lah, sama ada harta dia ataupun dia apa sahajalah yang ada pada dia tu, nikmat yang ada pada dia, maka doakanlah berkat untuk dia. Ayat dia apa? Barakallah, tabarakallah. Itu tuan-tuan, kalau jumpa baby, jangan duk sebut comel. Kan sakit budak tu nanti. Tu demam tak kebah-kebah tu. Allah comel, mata macam Arab, mulut macam Mak Saleh, pipi macam Rusia. Seminggu demam budak tu. Dia tak boleh macam tu. Zaman Nabi memang ada macam tu. Mak budak tu pening semalaman, menangis sampai Nabi datang. Nabi kata, anak engkau kena ain. Tahu ain? Pandangan orang, pandangan kagum. Sebab tu tuan-tuan, kalau buat majlis akikah ke, buat majlis tahnik ke apa, ramai-ramai datang, bagi tahu dengan semua orang, minta tolong doakan berkat untuk anak saya ya. Tolong doakan keberkatan untuk anak saya. Selamat. Ni Nabi aja. Falyad'u lahu bil barakah. Tu yang kalau pengantin, tuan-tuan jumpa pengantin, tuan-tuan cakap apa? Ucap apa? Tahniah, tahniah. Moga bahagia dengan anak cucu. Apa pun ayat tu. Mahir Zain ajar buat lagu dah. Barakallahu lakuma wa baraka. Kan? Barakallahu lakuma. Dapat baby pun sama. Tuan-tuan kalau dapat baby, barakallah. Barakallah. Barakallahu lakuma. Keberkatan Allah ke atas kamu, mak bapak dapat anak ni.
Ni comel. Tak sudah. Comel nak comel. Bapak muka lanun. Pasal muka mak ni, bapak tak tahu. Macam rumah. Ada lah cakap macam tu, pelik. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau anak tu berisi macam mana pun, dia tak cakap gemuk, dia kata semangat. Oh, semangatnya. Nampak? Semangat. Ayat tu kena betul. Tapi elok lepas ni, cakaplah berkat. Kawan-kawan kita pakai kereta baru ke apa. Oh, barakallah. Pakai apa, kereta X70. Barakallah. Kawan kita baru naik pangkat jadi jusa C, Pak. Barakallah. Kawan kita tambah lagi satu cawangan. Barakallah. Restoran nak tengok anak tuan-tuan. Saya fikir nak. Saya tak pernah fikir ke arah tu. Saya pelik tu. Tuan-tuan banyak fikir tu. Dia buka satu restoran dekat Cyberjaya. Dia buka cawangan dekat Presin 18 ni satu. Itu maksudnya. Tapi dia boleh bawa banyak maksud lah. Terpulang pada tuan-tuan. Itu pun berkat juga. Tapi kalau salah ni boleh melekat di dinding tu. Kalau tak berkat lah. Tu. Jadi maknanya kalau lepas ni tuan-tuan kalau nampak kawan-kawan kita dia duk tunjuk kebahagiaan, dia duk tunjuk dia punya nikmat ke apa, sebut apa? Barakallah. Barakallah boleh, tabarakallah boleh. Apa sajalah yang bunyi-bunyi berkat tu lah, yang bunyi berkat tu. Masuk rumah baru dapat kunci masuk rumah baru. Okay, barakallahu fikum. Itu dia. Cumanya berbalik pada tajuk kita berkait tentang tunjuk menunjuk ni, takut nanti ada orang salah faham pula. Takut ada orang salah faham. Salah faham macam mana? Takut nanti dia kata, oh kalau macam tu Ustaz, maknanya kita ni nak buat kebaikan semua jangan tunjuk ke orang lah. Nak buat amal-amal kebaikan jangan tunjuk ke orang, kita sembunyi-sembunyi sudahlah. Amal ibadah pun kita tak boleh tunjuk ke orang, tak boleh nanti riak jadi. Bukan macam tu. Dalam Islam ada setengah-setengah amalan memang kena tunjuk. Memang kena tunjuk. Ada setengah amalan lagi elok jangan tunjuk. Seorang ulama namanya Imam Al-Aiz Abdis Salam rahimahullah, dia menyebutkan ibadah kita dalam seharian ini dia ada 3 pembahagian. Ada berapa? Ada 3 pembahagian. Pembahagian yang pertama ialah ibadah yang disyariatkan untuk ditunjuk. Contoh, azan. Azan memang kena tunjuk. Mana ada orang azan sorang-sorang dalam bilik bawah katil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini tanya, buat apa bawah katil? Azan. Masuk waktu kan? Itu masuk air. So pergi surat teh tengok tak sihat apa ni? Apa azan? Allahu Akbar. Lepas tu pula yang lagi bestnya, raya korban, dia boleh sembelih lembu dalam stor rumah dia. Bang, apa sembelih lembu sorang-sorang? Riak. Itu bukan riak. Itu tak sihat. Engkau dengan lembu dah lebih kurang lah. Macam korban, dia kena buat terang-terang. Kan ada sorang-sorang. Tak boleh. Tak boleh. Kau dengan lembu lagi tak sihat. Lagi apa? Ibadah yang kena tunjuk. Ni khutbah Jumaat. Mana dia khutbah sorang-sorang? Dia naik, cakap pelan-pelan. Taqullah. Orang cuit wah, cakap apa? Khatik kuat tak boleh. Kuat tak boleh, nanti riak menunjuk-nunjuk. Jam macam ni. Dia kena kuat, dia kena tunjuk. Apa lagi? Takbir raya. Takbir raya kena tunjuk. Takbir raya kena semangat. Tak boleh slow-slow, tak boleh. Lagi apa lagi? Baca Quran dalam solat, khususnya imam. Baca kena kuat. Kalau kita yang makmum, baca kena sampai telinga sendiri dengar. Tuan-tuan selama ni baca Fatihah macam mana? Ada tak telinga sendiri dengar? Saya tak tahulah. Kadang ada orang baca Fatihah mute. Apa ni angin? Mana kau punya tajwid? Baca sampai telinga dengar, tahu tak? Gemuk kuat sungguh. Kau tak berhenti ke tak tahu lah ni kan? Jadi maknanya kalau baca Fatihah ke baca Quran dalam solat, khususnya Fatihah, sebab dia adalah rukun qauli,
baca sampai telinga sendiri dengar. Tapi jangan sampai baca sampai telinga kawan sebelah dengar. Jenuh kawan tu. Dia ni pula baca jenis CD lekat. Pernah jumpa aku. Bismillah kat 10 kali. Bis. 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 Bis saja kat 10 kali. Walah. Tok. Kita hak duduk sebelah ni, aduh, seksanya aku. Moga-moga ni lah kali tak akhir aku semayang sebelah dia. Letih macam tu. Dia duduk walak. Dengan kita dengan kita, pernah ada orang macam tu. Dia dah lah sangkut, kuat pula tu. Tapi biasanya orang macam ni tak panjang lah umur dia tu. Ada tapi tak panjang sangat lah kot. Tak panjang sangat lah. Selekat banyak sangat ni. Kalau suruh panjang umur, suruh berlatih pernafasan. Janganlah duk sangkut-sangkut. Tak, masalahnya dalam semayang jadi macam tu. Sembang tak jadi pula. Apa khabar? Jika dia rap ke apa? Tak, sembang tak jadi, semayang jadi. Pernah jumpa tak? Tak ada, patutlah. Okey. Kita bagi laluan pada azan Isya dan insya-Allah kita akan sambung sikit saja lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mohon izin untuk menyambung sikit lagi perbincangan kita ini sebelum kita solat Isya berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Saya sebutkan tadi pandangan Imam Al-Aiz Abdis Salam rahimahullah, kata beliau, ibadah seharian kita ini terbahagi kepada 3. Pertama, ada ibadah yang disyariatkan untuk ditunjukkan, macam azan, khutbah Jumaat, takbir raya, baca Quran dalam solat, mendirikan solat Jumaat. Itu memang tunjukkan. Yang kedua, ada ibadah yang kalau kita buat secara sembunyi, yang tu lagi afdal. Disembunyikan itu lebih afdal. Contoh, zikir dalam semayang. Macam kita zikir dalam semayang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mana ada satu masjid dengar kita suara je subhana rabbiyal a'la, subhanallah, gitu kan, perlahan. Dan yang lain-lain lagi lah. Dan yang ketiganya, ada ibadah yang kadang elok untuk disembunyikan dan kadang-kadang elok untuk ditunjukkan. Apa dia? Dua. Pertama, dakwah. Kedua, sedekah. Dakwah ni ada ketikanya macam ni, terang-terang, ada buat live lah, pacak kamera lah, inilah terang-terangan. Ada setengah keadaan dakwah ini kita buat secara tertutup. Mungkin kita nak tegur mana-mana kawan-kawan kita yang ada benda-benda tak kena ke apa kan, panggil masuk sembang dalam bilik imam ke kat pejabat, sembang berdakwah pada dia. Maaf cakaplah, nampak rajin semayang tapi zip tak pernah tutup, contohlah. Zip tak pernah tutup. Jadi kita pesan kat dia. Ataupun kadang kita tengok dia ni rajin datang semayang, tapi maaf, dia ada kencing manis, kaki dia luka selalu, air bisa, kadang ni macam mana tu kan najis nanti. Dia rajin datang, kalau tegur depan-depan, mengamuk dia, left group. Mana? Panggil sembang kat dalam. Terima kasih. Supaya tak menitik. Faham tak? Cakap dengan elok-elok dengan dia, bagi dia faham. Supaya benda ni dakwah dia bukannya semestinya terang-terangan. Kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi, tertutup. Ataupun satu lagi namanya ibadah sedekah. Sedekah macam saya sebut di awal tadilah, ada ketikanya terang-terangan itu bagus, ada ketikanya sembunyi itu lagi bagus. Cuma kita jangan mudah-mudah tuduh orang sebagai riak. Riak ini adalah satu keadaan di mana orang kita banyak bagi alasan, dia takut riak tu je. Saya bukan tak nak pergi masjid, saya takut riak. Saya ni pijak tangga masjid Mahmudiyah tu, riak. Start motor balik. Kawan tanya, tadi nampak gaya pergi masjid? Memang nak pergi. Tak tahu kenapa, pijak tangga, riak. Tu yang U-turn balik. Tuan-tuan pernah jumpa tak ada orang macam tu? Kawan baru nak tadarus baca Quran, baru nak baca kawan sebelah cuik, macam kori kebangsaan. Sadaqallahul azim, tutup, pasal tak baca? Riak. Ini kita takut. Setengah orang dia menjadikan riak tu sebagai alasan untuk tak beramal. Jangan macam tu. Makan tak riak pula. Makan restoran nampak semua orang terbentang, okey pula. Mai dan riak. Bukan macam tu. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan, kita ni kalau nak sampai tahap ikhlas, apa yang kita perlu buat ialah mula-mula kalau ada rasa sikit-sikit terlintas dalam hati tu, macam ialah buat benda yang orang lain tak buat, kadang-kadang dia ada rasa juga kan, buat benda yang orang lain tak buat. Katalah ada tabung golek-golek, dalam sebaris soft ni seorang pun tak masuk duit dalam tabung, maknanya tabung tu berjalan lancar, tak ada tool. Dia pakai RFID. Smart tag kadang-kadang ada juga kan. Laju tiba sampai satu orang, dia tahan. Nanti dia pun ambil masuk. Masa dia masuk tu, kiri kanan pakat tengok,
Dia masuk pula yang merah, bukan biru. Tak main lah. Merah dia bubur, RM10 dia bubur. Lama pula nak masuk RM10 tu. Lama masuk tu. Jadi dalam hati tu, alamak, korang tengok pula lah. Riak lah. Ambil balik, simpan. Imam Ghazali kata, kalau mula-mula engkau ada rasa-rasa tu, buat je dulu. Buat je. Buat je. Lama-lama ikhlas tu atau kemanisan ikhlas tu dia hadir, dia datang. Macam orang pertama kali azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang kampung tu macam Mekah tu. Astagfirullah. Tobat esok tak bang lah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Azan je lah. Mula-mula memang lah. Macam jadi tu imam. Pertama kali jadi imam kan. Imam. Oh, ini bukan imam sila-sila. Tahu imam sila-sila? Sila-sila. Bukan. Ini imam melantikkan jawi. Tauliah jawi ni, jabatan agama punya. Oh, dia pergi depan je ada smart sikit lah. Dia pusing menghadap makmum. Soft. Padahal makmum 2 orang depan dia. Tapi dia punya praktis dia, gaya dia ada lain sikit lah. Tapi kalau dah 30 tahun jadi imam, letih nak riak hari-hari. Betul tak? Azan mula-mula orang puji. Dah kat 20 tahun azan, sampai ke Bengkok dah azan pun riak lagi. Taklah kat nak riak hari-hari ya, sudahlah. Letih nak riak. Dia datang keikhlasan. Manisnya ikhlas tu datang. Sampai tahap dia pergi mana-mana pun dia akan bawa perangai yang sama. Kat orang jenis suka azan. Dia pergi mana-mana pun dia memang nak azan. Tahu orang nak berangkat pergi umrah, nak saya azan. Orang tak bayar pun, tapi dia seronok nak azan. Sampai surah RNR tu. Surah RNR kan tutup Bilal pun. Masuk waktu dia pergi azan. Allahu Akbar. Dia seronok. Ini orang yang mendapat kemanisan dari beramal. Tapi agak-agak lah pukul 3 pagi pun azan. Tu bukan ikhlas lagi dah. Tu nilai macam mana? Pukul 3 pagi tak payah azan kot. Oh, saya azan tahajud dia dah. Itu lain pula. Itu lain punya perbincangan lah tuan-tuan ya. Jadi saya ingat cukup sekadar ni saja dahulu sembang-sembang kita. Mudah-mudahan apa yang kita nak bawakan pada malam ini, bahaya menunjuk-nunjuk itu dapatlah kita fahami bersama. Dalam hidup ada ketikanya boleh nak tunjuk, tapi ada ketikanya lebih baik jangan tunjuk. Moga Allah selamatkan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa pasangan dan anak-anak kami, ahli keluarga kami. Ya Allah, tunjukkan kami hidayah dan petunjuk-Mu. Berikan kami kekuatan untuk kami beramal dan ikhlaskan hati kami ya Allah untuk menggapai redha-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan semua, moga ada rezeki jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.